warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di buku Jalanan Melayu yang banyak kali dah kita tertangguh untuk buatkan sembang santai sebegini. Okay, bersama saya Ahmad Muzirul Idham, okay, yang akan membentangkan tentang relevankah monarki kita pada relevankah monarki pada hari ini. Kena betulkan tajuk, takut nanti kena atas hasutan. Okey, saya akan serahkan kepada saudara Ahmad Muziru untuk pembentangan beliau, dan kita akan ada sesi soal jawab sebentar nanti. Okey. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi kita ada masa sejam tuan. Sejam. Sejam So jadi saya cuba bagi dalam 30 minit lah, dah sebelum kita soal jawab ke apa. Jadi kita nak bercakap tentang relevankah monarki pada hari ini. Dan apa yang saya nak fokus ialah pasal monarki itu sendiri secara global. Dan saya cuba untuk fokus kepada perbincangan tentang sistem, bukan tentang isu. Sebab untuk kita memahami sesuatu permasalahan, kalau kita fokus pada isu, maka kita tidak akan nampak apa masalah sebenar yang berlaku. Sebab kita hanya nampak isu yang berlaku, tapi bukan masalah dalam sistem itu sendiri. Jadi apa yang saya nak cuba bincang pada hari ini adalah tentang monarki. Kita bincang daripada sudut yang lebih adil. Maksudnya kita cuba bincang secara global isu ini. Dan perbincangan pada petang ni saya cuba pecahkan kepada, bukan pecah lah, tapi kita akan cuba membincangkan dengan beberapa bahagian. Yang pertama, kita akan bincangkan tentang sistem monarki itu sendiri, iaitu apakah itu monarki. Dan yang kedua, kita akan bincangkan secara ringkas sejarah monarki bermula daripada tamadun Arab Islam. Dan yang seterusnya, kita akan bincang bagaimana pengaruh-pengaruh yang wujud dalam membantu kemampanan sistem monarki. Dan seterusnya kita bincang tentang kita akan cuba analisis kebaikan dan keburukan dalam sistem monarki. Dan akhir sekali kita akan cuba melihat isu monarki di Malaysia. Sebab di Malaysia kita mengamalkan monarki berperlembagaan, constitutional monarki. Jadi nak tak nak kita perlu bincang juga isu ni untuk kita lihat bagaimana sistem monarki ini relevan atau tidak pada hari ini. Okey. Kita bermula dengan apa itu monarki. Baik. Monarki berasal daripada istilah Greek. Maksudnya sistem monarki ini adalah satu sistem yang sudah lama. Maksudnya perbincangan tentang monarki ini wujud ketika zaman Greek lagi. Secara ringkasnya, monarki itu bermaksud pemerintahan secara individual, ataupun kita boleh katakan private government, kerajaan pribadi. Di mana ada beberapa perkara ataupun ciri dalam sistem monarki yang perlu kita faham, yang membezakan antara sistem monarki dengan sistem kerajaan yang lain. Contohnya demokrasi, republik, sosialis dan sebagainya. Jadi apa itu monarki? Apa ciri-ciri ataupun yang ada dalam sistem monarki? Yang pertama, satu benda yang jelas dalam sistem monarki iaitulah sistem ini bersifat warisan ataupun hereditary. Maksudnya, bila saya cakap pasal warisan, dia tidak semestinya warisan itu berlaku secara kekeluargaan, tetapi ia melibatkan kerabat. Dan dalam pemilihan sistem warisan ini, ia tidak semestinya berlaku secara warisan sahaja, tetapi dia juga wujud apa yang dinamakan sebagai
electoral monarki ataupun monarki yang berpilihan raya. Tetapi masih dalam konteks warisan. Pilihan raya itu wujud secara kerabat, berlaku dalam keturunan kesultanan semata-mata. Jadi sebab itu salah satu ciri monarki iaitulah dia sistem yang melibatkan warisan, perwarisan takhta daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Dan yang kedua, apa yang menjadi suatu perbincangan ataupun ciri dalam monarki yang diperdebatkan sehingga hari ini iaitulah dalam monarki memegang konsep divine rights ataupun hak ketuhanan. Dan konsep inilah yang akan kita cuba sentuh sebentar nanti, di mana konsep ini yang menjadikan sistem monarki ini terus mampan sehingga kali ini. Kalau kita lihat, kita ambil contoh Firaun di Mesir Purba, di mana pada waktu itu Firaun mengamalkan sistem monarki, menggelarkan dirinya sebagai raja. Dan yang kedua, dia menggunakan alasan keagamaan, bahawa dia sama ada Firaun itu memegang hak keagamaan, hak ketuhanan, ataupun Firaun itu sendiri menggelarkan dirinya sebagai Tuhan, seperti yang kita lihat dalam kisah Nabi Musa dengan Firaun. Baik, itu dalam konsep divine rights. Yang ketiga, konsep dalam monarki iaitulah monarki mengamalkan konsep highest authority ataupun authority tertinggi. Dan kalau kita lihat pun di Malaysia sekarang ini, di bawah perlembagaan adalah yang di-Pertuan Agong. Dan itulah dipanggil sebagai monarki berperlembagaan. Jadi itu sedikit sebanyak yang boleh kita bincangkan, kita fahamkan tentang maksud sistem monarki secara ringkas. Iaitu kita boleh simplify ataupun permudahkannya, iaitu sistem kerajaan secara tunggal yang melibatkan perwarisan takhta daripada generasi ke generasi. Dan perwarisan tersebut tidak semestinya daripada anak ataupun cucu, tetapi ia juga melibatkan kerabat kesultanan. Jadi selesai perbincangan tentang maksud sistem monarki secara ringkas. Baik, kita masuk kepada sejarah monarki secara ringkas, di mana sejarahnya panjang. Sebab kita, seperti saya kata tadi, istilah monarki itu sendiri datang daripada istilah Greek. Jadi maksudnya perbincangan dia punya sistem tu dah lama. Tetapi saya cuba nak fokus bermula daripada sejarah Arab Islam. Saya tak kata sejarah Islam, tapi sejarah Arab Islam. Saya tak iktiraf sejarah Islam, Arab Islam. Baik, kita lihat permulaan sistem monarki dalam Arab Islam bermula daripada zaman Muawiyah. Selepas berakhirnya zaman Khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, seterusnya bermula sistem perwarisan. Secara perwarisan bermula daripada zaman Muawiyah sebagai pengasas kepada tamadun Umayyah, seterusnya mewariskan kepada kerajaan anaknya Yazid dan seterusnya, dan melibatkan zaman Muawiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Jadi kalau kita lihat zaman bermulanya monarki ketika zaman Arab Islam, di situlah bermulanya zaman yang dipanggil kekacauan dalam ataupun pergolakan dalam sejarah Islam. Kenapa kita lihat pergolakan tersebut berlaku? Adakah pergolakan tersebut berlaku sekadar perebutan kuasa, ataupun disebabkan apa sistem yang diamalkan pada waktu itu? Dan kita lihat pergolakan tersebut bukan sekadar berlaku pada zaman Arab Islam, tapi juga wujud di zaman Eropah, dan yang menyebabkan timbulnya yang dipanggil zaman gelap, di mana pada waktu itu zaman gelap di Eropah
Yang pertama, mereka mengamalkan sistem monarki. Dan yang kedua, mereka mengamalkan pemikiran feudalism. Dan bagaimana pemikiran feudalism ini diterapkan yang menyebabkan mengukuhkan lagi sistem monarki, maka kita akan bincangkan sebentar nanti tentu, dan kita akan bincangkan bagaimana bangun dan jatuhnya sistem monarki pada waktu itu. Dan kita lihat, kita akan juga bincangkan kenapa pada hari ini di beberapa buah negara sistem monarki ini masih stabil. Contohnya kita boleh ambil di Brunei dan di Vatican City, dan kebanyakan negara-negara Timur Tengah, di Timur Tengah. Kenapa mereka mengamalkan sistem monarki? Baik. Jadi di sini kita cuba untuk lihat apa faktor-faktor yang mengukuhkan lagi sistem monarki pada hari ini. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita lihat perkara ni. Yang pertama, disebabkan oleh faktor sejarah. Kalau kita lihat di Timur Tengah, sistem monarki diamalkan, kita tidak dapat nafikan bahawa diamalkan sejak tamadun Arab Islam itu sendiri lagi sehingga ke hari ini. Dan kita akan tengok kenapa sistem monarki boleh jatuh dan ada negara yang boleh kekal sistem monarki. Dan faktor sejarah, kalau kita lihat di tanah Melayu, sistem monarki diamalkan bukan sejak sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, tetapi di zaman Kepulauan Melayu, di Indonesia, di Jawa, di Thailand dan sebagainya. Dan kita lihat faktor sejarah tersebut menyebabkan pemikiran parokialism itu semakin menebal dalam masyarakat. Maksud parokialism ni ialah masyarakat sudah terbiasa dengan situasi sejarah mereka ataupun budaya mereka, menyebabkan mereka merasakan bahawa mereka tidak dapat menerima apabila perkara-perkara tradisional tersebut hendak diubah. Sebab itulah sehingga ke hari ini isu kesultanan adalah satu isu sensitif yang sukar untuk dibincangkan secara terbuka. Sama ada hendak dibincangkan secara menyokong ataupun apatah lagi kalau kita nak kritikal terhadap monarki. Lebih-lebih lagi apabila kesultanan, sistem kesultanan ini diletakkan khusus dalam perlembagaan. Jadi semakin sukar untuk kita bincang benda ni. Tetapi kita perlu lihat sama ada benda ini relevan atau tidak lagi. Itu kalau kita bincangkan nanti. Itu satu sejarah. Yang kedua, antara perkara yang menebalkan ataupun yang menguatkan lagi sistem monarki lah faktor sosial budaya. Budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan pengamalan sistem politik yang sebegitu, menyebabkan mereka fikir apabila sistem kesultanan digugat, maka akan menggugat lebih banyak lagi seperti hak bangsa mereka, hak agama dan sebagainya. Dan inilah yang saya katakan seperti tadi bahawa konsep divine rights ataupun konsep hak ketuhanan adalah satu yang menjadi tunjang kepada raja-raja ataupun dalam sistem monarki. Sebab antara perkara yang dipegang ataupun yang menjadi asas pengukuhan sistem monarki ialah raja ataupun sebarang panggilan yang melibatkan monarki. Sebab di Kepulauan Melayu kita panggil raja, tapi di bumi Arab ada yang dipanggil al-mulk ataupun raja ataupun khalifah, ataupun di Eropah dia panggil queen. Jadi sebarang panggilan lah. Tapi yang penting semuanya memegang suatu hak bahawa raja
ataupun sultan dan sebagainya ini sebagai wakil ataupun penjaga kepada hak-hak keagamaan dalam masyarakat tersebut. Jadi faktor sosial budaya menjadi faktor yang mengukuhkan lagi sistem monarki pada hari ini. Jadi kita akan cuba bincangkan dari sudut kebaikan ataupun keburukan dalam sistem monarki. Saya cuba ringkas saja apa yang sebentar ni sebab masa kita pendek. Jadi saya lebih suka kalau kita akan soal jawab nanti. Jadi seterusnya kita akan bincang kebaikan ataupun keburukan dalam sistem monarki. Baik. Kita fokus kepada kebaikan dahulu. Dalam sistem monarki, antara alasan utama yang kita fikir kuat ialah monarki ataupun pemegang dalam sistem monarki ialah mereka ataupun dia ataupun baginda adalah sebagai simbol penyatuan dalam masyarakat. Sebab pemerintah ini kalau kita sebab apabila sebut monarki, maka mereka pemerintah tersebut tidak berpihak kepada mana-mana bangsa. Dia adalah satu kesim penyatuan. Sebab itu kalau antara alasan yang digunakan oleh orang yang berminda parokial ini, mereka mengatakan kalau kita runtuhkan sistem monarki, maka dia menyebabkan berlakunya kekacauan dalam masyarakat. Sebab tidak ada simbol yang menyatukan masyarakat. Sebab apabila monarki itu runtuh, maksudnya setiap bangsa berkuasa untuk menegakkan hak mereka, dan yang lebih penting hak Melayu semakin tenggelam. Itu antara alasan yang digunakan dalam sistem monarki. Dan yang kedua, alasan yang digunakan ialah sebagai suatu pengukuhan kepada agama yang menjadi rasmi dalam negara tersebut. Di mana kalau di UK, agama rasmi mereka ialah Kristian. Kalau di Arab, Islam. Dan juga di negara kita, Islam. Jadi kalau tidak ada raja ataupun sultan yang menjadi pemegang ataupun penjaga kepada kedaulatan agama, maka akhirnya akan menggugat agama rasmi negara tersebut dan menyebabkan negara tersebut ataupun agama rasmi tersebut tergugat, agama Islam tersebut tergugat, bangsa Melayu tergugat. Itu alasan-alasan biasa yang digunakan. Tetapi permasalahan di sini, kalau kita teliti balik, dalam sistem monarki terlalu banyak kelemahan yang perlu kita bincangkan, kita fikirkan. Yang pertama, dalam sistem monarki, apabila sesebuah pemerintah saja yang menjadi tunjang kepada negara tersebut, dan akhirnya dia akan menyebabkan tidak ada wujudnya suatu proses semak dan imbang ataupun check and balance terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Maksudnya pemerintah berkuasa menentukan polisi negara, menyebabkan masyarakat tidak boleh mempersoalkan integriti dalam sistem pemerintahan monarki tersebut. Kita lihat pada hari ini sajalah bagaimana kalau kita bincangkan benda ini secara terbuka, maka betapa ramai yang kena atas sultan. Itu permasalahan berlaku. Apabila berlakunya eksploitasi dalam sistem monarki, maka akan ada 3 perkara yang wujud, iaitu yang pertama eksploitasi ekonomi, yang kedua eksploitasi politik, dan yang ketiga eksploitasi kuasa. Kalau kita lihat eksploitasi ekonomi, bagaimana wujudnya berlaku? Iaitulah apabila kerajaan atau pemerintah yang memegang kuasa penentuan polisi negara, maka akan menjadikan mereka turut berkuasa untuk menentukan polisi ekonomi.
kita tidak nafikan bahawa dalam sistem pemerintahan moden wujud kerajaan yang menjadi penasihat kepada raja-raja ataupun pemerintah dalam sistem monarki. Permasalahan tersebut berlaku apabila untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan semasa, maka kerajaan tersebut perlu juga memberi imbuhan untuk mengukuhkan kedudukan sistem monarki. Kalau kita lihat di negara kita, wujud satu akta khas iaitu Akta 269 dan Akta 270 khas memperuntukkan dana ataupun imbuhan kepada raja-raja, sultan-sultan dan kerabat-kerabatnya. Kalau kita lihat audit kewangan di negara kita, dana yang diberi diperuntukkan untuk khas untuk sultan, raja dan kerabatnya berjumlah setahun berjumlah lebih kurang 100 juta lebih. Wow. 100 juta lebih. Boleh semak di internet kira-kira tersebut. Jadi kita boleh mempersoalkan kerelevanan sampai ke tahap sebegitu mereka diberi peruntukan. Itu berlaku dalam eksploitasi ekonomi. Juga berlaku dalam eksploitasi politik, di mana apabila pemerintah monarki diberi suatu hak autoriti yang tertinggi dalam negara tersebut, maka sebarang perkara yang cuba untuk mempersoalkan kedudukan monarki, maka mereka dikenakan tindakan. Walaupun sesebuah negara tersebut mengamalkan monarki berperlembagaan, tetapi apabila wujudnya penyalahgunaan atau penyelewangan autoriti terhadap undang-undang, maka undang-undang disalahgunakan untuk mengekang suara-suara yang cuba mengkritik tersebut atas alasan hasutan. Jadi itu satu benda yang sangat kritikal untuk kita fikirkan. Yang ketiga, sudah tentunya eksploitasi kuasa berlaku dalam sistem monarki seperti saya sebutkan tadi, tentang penyalahgunaan undang-undang dan kuasa. Yang kedua, suatu kelemahan permasalahan yang berwujud dalam sistem monarki ialah berlakunya korupsi secara mudah-mudah. Kalau kita baca buku Rasuah Sifat Sebab dan Fungsi yang ditulis oleh almarhum Syed Hussein Alatas, bagaimana Syed Hussein Alatas membincangkan korupsi tersebut mudah-mudah nak berlaku dalam tamadun Rom dan tamadun Cina. Dan memang mereka mengamalkan sistem monarki, dan korupsi tersebut mudah untuk berlaku kerana korupsi, putaran korupsi itu sebut hanya berlaku dalam kalangan istana. Jadi apabila benda itu berlaku secara tertutup dan dalam satu lingkungan kawasan yang dipanggil sebagai kawasan larangan untuk rakyat-rakyat, maka kita akan lihat kenapa monarki masih menebal dalam sesebuah negara dan korupsi tersebut mudah untuk berlaku. Sebab tu kalau kita lihat hari ini, isu korupsi dalam kalangan istana sangat isu yang sangat panas untuk dibincangkan. Dan yang ketiga, kita lihat sistem monarki menebalkan pemikiran parochialism. Seperti sebut tadi, pemikiran yang tradisionalis, di mana sistem ini sudah lama wujud di dalam sesebuah kerajaan sebagai dalam faktor sejarah dan sosial budaya. Maka masyarakat merasakan bahawa pemerintah dalam monarki inilah yang menjaga hak-hak mereka selama ini, dan itulah yang dipanggil kesan-kesan daripada pemikiran feudalism. Dan antara lain yang kita lihat
dalam perkara yang menebalkan juga dalam monarki ini, iaitulah kalau kita fokus kepada di ke kawasan Kepulauan Tanah Melayu, sastra-sastra hikayat yang ditulis dan dibaca kita pada hari ini, kebanyakan sastra hikayat tersebut mengangkat ataupun mengagung-agungkan raja-raja ataupun institusi kesultanan. Dan kita lihat apabila hikayat tersebut dikaji dan dipelajari oleh masyarakat, secara tanpa sadar pemikiran feudalism yang ada dalam sastra hikayat tersebut menebal dalam diri masyarakat kita pada hari ini. Dan itu antara sebab parochialism ataupun pemikiran tradisionalis ini menebal dalam pemikiran masyarakat kita terhadap sistem monarki. Jadi kita masuk kepada perbincangan terakhir sebelum kita buka sesi soal jawab tentang sistem monarki di Malaysia. Baik, kalau kita lihat apa yang saya bincangkan sebelum tadi tentang kelemahan dalam sistem monarki, kalau kita kaitkan dengan institusi monarki di Malaysia ini, maka kita cuba fikirkan, adakah masih relevan lagi untuk sistem monarki tersebut bertapak di Malaysia? Sedangkan kalau kita lihat di Malaysia, urusan keagamaan kita masih lagi dipegang ataupun orang panggil autoriti keagamaan itu dipegang oleh badan-badan keagamaan seperti JAKIM, JAIS dan sebagainya. Dan mengapa masih lagi kita perlukan raja-raja untuk melindungi agama Islam, sedangkan kita sudah ada autoriti keagamaan yang mempertahankan isu-isu keagamaan. Dan apabila munculnya isu-isu keagamaan, yang kita lihat adalah autoriti keagamaan itu tersebut yang bersuara dan sebagainya. Dan adakah pemerintah dalam sistem monarki itu masih kita fikirkan masih relevan untuk dalam hal ini? Dan kita lihat akta di Malaysia khusus peruntukan setiap bulan kepada kerabat diraja ini dalam satu jumlah yang sangat besar. Jadi di mana kita lihat kerelewanan tersebut berlaku, sedangkan keadaan ekonomi di Malaysia pada hari ini kalau kita lihat semakin tenat dengan adanya penaikan harga-harga barang, harga minyak dan harga cukai-cukai dan sebagainya. Mengapa tidak peruntukan yang terlalu besar ini kita potong daripada sistem peruntukan yang diperuntukkan untuk kerajaan kesultanan ini? Sebab kita lihat tidak relevan untuk mereka diberikan. Seperti fakta saya beritahu tadi, bahawa peruntukan yang diperuntukkan untuk kerabat diraja mencecah 100 juta setiap tahun. Bayangkan kalau kita ambil 10 juta, 20 juta daripada peruntukan ini untuk disalurkan kepada bidang-bidang pembangunan di Malaysia, bukankah itu lebih baik? Dan apa kerelevanan mereka diberikan sampai peruntukan yang setinggi itu setiap bulan sampai mencecah puluhan ribu, sedangkan mereka sekadar berada menjadi sebagai simbol penyatuan dan raja-raja ataupun yang di-Pertuan Agong ini sebagai kuasa tertinggi untuk meluluskan sebarang akta undang-undang. Itu pun di bawah penasihat Perdana Menteri. Jadi kita lihat pada hari ini, kita cuba untuk memikirkan di mana lagi kerelewanan tersebut. Jika hendak dikatakan sistem monarki
di negara kita ini untuk mengukuhkan bangsa Melayu, mengukuhkan kota bangsa Melayu. Jikalah nak mengatakan mengukuhkan bangsa Melayu, persoalannya isu bangsa Melayu itu sudah dimasukkan dalam 5 hak istimewa dalam perlembagaan. Sedangkan kita tahu isu bangsa adalah satu isu yang dilindungi dalam perlembagaan, dan perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dalam Malaysia. Jadi saya memikirkan di manakah lagi kerelewanan isu sistem monarki diamalkan di negara kita. Dan jika kita hendak katakan isu monarki untuk mempertahankan soal bahasa Melayu, itu pun masih bahasa Melayu jugalah satu isu yang dilindungi dalam perlembagaan. Jadi kita pelik mengapa monarki masih lagi kita jadikan sebagai suatu institusi untuk kerelawan, institusi yang masih relevan di negara kita pada ini. Sedangkan urusan kenegaraan ataupun pembentukan polisi diuruskan oleh kerajaan kita. Kita sudah ada kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara pilihan raya. Jadi kita lihat dalam hal ini, kerajaan sudah ada untuk mentadbir negara. Dan kenapa masih wujud institusi kesultanan ataupun monarki ini sebagai suatu institusi pemerintahan di dalam negara kita? Kalau kita nak katakan institusi kesultanan ini sebagai satu institusi yang memberi suatu check and balance, semak dan imbang terhadap kerajaan yang ada pada hari ini, persoalan kita lihat isu korupsi dalam kerajaan kita hari ini masih terus-menerus berlaku. Dan siapakah sultan-sultan yang berani ataupun yang menegur secara terbuka terhadap kerajaan kita hari ini? Kita masih lihat sultan masih berada di istananya. Dalam masa yang sama, isu 1 MDB, isu derma 2.6 bilion masih lagi berlaku, dan tidak ada seorang sultan pun yang memberi teguran terbuka terhadap kerajaan. Yang ada ialah sultan-sultan menegur rakyat-rakyat supaya menghormati institusi kerajaan negara kita. Jadi itu persoalan yang saya cuba tinggalkan kepada kita semua hari ini. Adakah monarki itu masih relevan untuk pada hari ini? Jadi itu sebagai saya punya pembentangan. Jadi kalau ada soalan ke apa, boleh tanya. Kita bincang ini tajuk kita monarki relevan ataupun tidak kan. Okey. Jujurnya saya sebagai rakyat Malaysia, saya ada satu pendapat yang kontra dengan pembentang. Saya suka melihat bahawasanya sultan itu adalah simbol pada orang Melayu bagi saya. Tapi kita bincang ini, kenapa kita nak bukan sultan? Sebab perangai-perangai sultan tu kan. Sebab saya ada cadangan lah bagaimana. Sebab saya melihat sultan sebenarnya dia adalah menyeimbangkan kerajaan tu. Dia sebagai macam contoh, kita kata macam negara republik ada sultan kan. Okay, kita boleh tengok republik, tapi dalam dunia ni pun banyak mana-mana presiden negara tu yang bila jadi republik dia jadi diktator. Okay. Jadi saya melihat sultan ni kat wujud Malaysia ni, satu, dia simbol. Jadi sekarang ni kita bincang soal kesalahan-kesalahan sultan tu. Kenapa kita perlukan hapus? Kenapa kita tidak perbaiki sultan tu? Kita ambil langkah-langkah tertentu, tak kira apa langkahnya, agar sultan tu betul-betul jadi sultan. Dia pelindung kepada rakyat, dalam waktu sama dia jadi penyeimbang kepada kerajaan yang wujud tu, kerajaan demokrasi tu. Sebab saya suka melihat sebagai contohnya di Thailand, kita lihat bagaimana fungsi raja tu. Saya nak ceritalah soal kekayaan raja ke apa, okay, yang tu dah asing. Tapi bila ada satu penentangan antara rakyat dengan kerajaan tu, jadi kita perlukan satu lagi pihak, dan waktu itu sultan berfungsi. Okay. Kenapa kita tidak ubah sistem sultan kat Malaysia tu agar lebih baik? Kalau sebelum ni kita tengok Mahathir pernah buat,
Daripada satu sultan yang sangat berkuasa, kita hapuskan kekebalan tu, sultan jadi semakin baik. Kalau bandingkan sebelum tu, perangai sultan. Dan sekarang ni kita lihat sultan yang perangai macam ni. Kenapa kita tak buat satu lagi benda baru yang boleh buat perangai sultan tu semakin arah baik? Tapi kenapa kita tak hapuskan? Jangan hapus, saya tak setuju untuk hapus. Saya lebih setuju kita fikir cara untuk tambah baik fungsi kesultanan tu kat Malaysia ni. Okey. Saya fikir pandangan itu pun relevan jugalah untuk kita ambil sosio sejarah dan budaya di kawasan negara kita ni. Dan kita lihat jugalah bahawa majoriti di negara kita ini berbangsa Melayu dan beragama Islam. Baik. Tetapi saya tidak memfokuskan juga pada perbincangan hari ini pada isu yang berlaku dalam kesultanan lah, isu-isu kesultanan yang di situ. Tapi saya cuba bincangkan kerelevanan sistem monarki itu sendiri. Sebab adakah sistem monarki dalam pentadbiran kerajaan moden kita pada ini masih relevan? Sebab seperti isu yang ditimbulkan oleh saudara tadi tu tentang isu penyatuan sebagai simbol penyatuan masyarakat. Dan benda ini saya sudah sentuh daripada awal tadi, bahawa antara kebaikan atau kekuatan sistem monarki dalam pentadbiran negara moden pada hari ini iaitulah raja ataupun kesultanan itu sendiri sebagai simbol penyatuan dalam masyarakat. Saya tidak nafikan perkara tersebut. Tetapi untuk kita katakan bahawa sistem monarki itu sendiri sebagai satu-satunya simbol penyatuan dalam masyarakat ataupun menjadi keseimbangan dalam kerajaan, kita lihat perkara tersebut mempunyai banyak kelemahannya. Banyak kelemahan yang saya fikir, yang saya punya pandangan. Sebabnya dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan, monarki berperlembagaan, antara salah satu bahagian dalam monarki iaitu negara perlembagaan, dan perkara tersebut diamalkan di negara kita. Di dalam perlembagaan menetapkan bahawa pemerintah menjadi penasihat kepada kesultanan. Dan jika kita lihat, apabila pemerintah tersebut masih lagi memberi nasihat kepada sultan, bermaksud daya mempengaruhi pemerintah terhadap sultan itu sangat kuat. Sebab sultan, kita tahu bahawa sultan dia berada dalam suatu keadaan, satu ruang yang bersifat kita panggil sebagai elit lah, dan memerlukan orang lain yang kita panggil kerajaan untuk memberitahu kepada sultan tersebut apa yang sedang berlaku di negara kita. Jadi masih lagi kerajaan mempunyai daya pengaruh terhadap apa yang berlaku di negara kita terhadap sultan tersebut. Dan dalam masa yang sama, pengukuhan hegemoni itu tersebut berlaku antara kedua-dua pihak, sama ada kerajaan semasa ataupun kerajaan kesultanan. Dan pemerintah akan menggunakan alasan sultan untuk mengukuhkan situasi kedudukan kerajaan tersebut pada hari ini. Itu secara isunya. Tetapi kalau kita lihat secara kelemahan dalam sistem itu sendiri ialah
bahawasanya di dalam sebuah negara moden, akhirnya monarki bukan lagi sebagai sebuah autoriti yang betul-betul tertinggi. Kerana yang lebih tinggi daripadanya ialah kelembagaan. Kelembagaan dan monarki yang kedua. Jadi apabila undang-undang itu berada di atas tertinggi, maka badan-badan yang mengawal undang-undang ini terdedah untuk melakukan penyelewengan undang-undang, melakukan pentafsiran untuk mengukuhkan hegemoni. Dan itu yang kita lihat pada hari ini. Seseorang yang cuba bercakap tentang satu isu yang kontradik dengan hegemoni pemerintah, dari sudut pemerintah, maka saya fokus pada dua-dua lah, monarki dan kerajaan semasa. Kerajaan menggunakan undang-undang untuk mengekang suara-suara rakyat yang kontradik dengan kerajaan. Dalam hal ini masih lagi kerajaan menggunakan undang-undang, bukan autoriti daripada monarki tersebut menggunakan kerajaan ataupun autoriti menggunakan undang-undang untuk menyeleweng dalam hal ini. Mungkin kita boleh kata bahawasanya apabila ada monarki sebagai check and balance dalam sesebuah negara, maka ia menjadi check and balance kepada kerajaan semasa. Dan undang-undang tersebut memberi kuasa kepada raja untuk menentukan satu perkara. Tetapi jika kita lihat pada hari ini, kelemahan dalam monarki itu sendiri menyebabkan kuasa tersebut tidak diletakkan pada keadaan yang sewajarnya, tidak diberi hak yang sewajarnya. Kelemahan pemerintah dan monarki tersebut sendiri menyebabkan kezaliman itu terus berlaku. Jadi saya fikir betul kata saudara bahawa monarki itu sebagai simbol penyatuan dalam masyarakat. Tetapi yang lebih kita lihat pada hari ini, iaitulah monarki itu sebagai suatu alat untuk mengukuhkan hegemoni pemerintah dalam sebuah negara itu sendiri. Ya. Okay,